Assalamualaikum dan hai semua. Okey korang, jadi hari ni tajuk Fira adalah berkenaan dengan haiwan, iaitu ular. Ular yang dikatakan paling besar yang pernah mendiami bumi ni. Jadi sebenarnya ada banyak tau spesies ular yang memiliki ukuran yang besar dekat bumi ni. Sebagai contoh sebut je macam anaconda, python tu ular sawa lah, dan boa dan banyak lagi lah. Walaupun setiap spesies ni memiliki ukuran yang berbeza-beza, tetapi secara umumnya kebiasaan ular yang dalam kategori besar ni boleh mencapai panjang daripada dalam 7 meter hingga 9 meter macam tu. And ada juga boleh mencapai hingga 10 meter, ni kira macam dah besar lah. Dan berat kebiasaan untuk ular-ular yang besar ni dalam 100 lebih kilogram macam tu. Sebagai contoh, antara ular yang tak asing lagi yang sangat popular yang korang sedia tahu adalah sebagai contoh macam anaconda kan. Sebab apa? Sebab anaconda ni macam yang kita tahu, orang barat pun telah release filem yang sangat terkenal yang berkenaan dengan haiwan anaconda ni. Cuma dekat dalam filem tu pun saiz anaconda ni memang luar biasa lah. Itu pun sebab dikatakan dalam filem tu ular anaconda ni telah macam terkena ataupun memakan satu tanaman yang dikenali sebagai blood orchid tak silap. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang bolehlah tengok cerita tu. Tapi sebenarnya saiz anaconda tu yang sebenar-benarnya tak adalah sampai macam sebesar dalam filem tu kan. Tapi tak tahulah kalau in real life memang betul-betul ada, cuma kita je yang tak tahu. Tapi untuk video hari ni, rupa-rupanya ular anaconda yang sangat digeruni oleh semua orang ni bukanlah ular yang terbesar tau yang pernah mendiami dunia ni. Hal ini disebabkan sebenarnya sejarah pernah mencatatkan bahawa ular yang paling besar yang pernah mendiami dunia ni adalah ular yang dikenali sebagai Titanoboa, which is ular ni boleh dikategorikan sebagai ular purba lah, di mana pada zaman ini dipercayai bahawa ular ni dah pos. Jadi dikatakan ular Titanoboa ni dipercayai hidup ataupun zaman kegemilangan dia pada 58 hingga 60 juta tahun yang lalu lah, which is memang dah tersangatlah lama. Tepatnya ular ni bermaharaja lela pada zaman pertengahan hingga akhir zaman Paleocene, di mana zaman ini merupakan zaman yang terjadi selepas dinosaur telah pun pupus daripada muka bumi ni akibat serangan daripada meteor. Jadi dikatakan setelah kepupusan dinosaur ni, Titanoboa ni telah pun menjadi antara predator yang terbesar di bumi ni selama setidak-tidaknya 10 juta tahun. So quite lama lah ular ni menjadi predator dekat bumi ni. Okey, jadi seperti yang dijelaskan sebelum ni, Titanoboa ni mempunyai ukuran yang sangat-sangat besar tau, di mana panjang saiz normal untuk ular ni adalah kira-kira sepanjang 42 kaki hingga 49 kaki, iaitu dalam 13 meter hingga 15 meter macam tu lah. Dan ada juga yang boleh mencapai lebih daripada tu. Dan ular ini mempunyai diameter lebih daripada 1 meter dan berat dia boleh mencecah sehingga 1134 kilogram. So memang terlampau besar dan sangat berat ular ni. Kalau korang masih tak dapat bayangkan lagi betapa besarnya ular ni, macam anggaran panjang ataupun besar sebuah bas yang besar tu tau. Jadi ukuran ni telah pun didapati melalui hasil eksploitasi dari tulang belakang fosil ular ni oleh pakar paleontologi. Sementara itu, National Geographic telah menjelaskan bahawa ular terbesar pada zaman ini merupakan anaconda hijau tau. Jadi anaconda hijau ni boleh ataupun biasa ditemukan dekat hutan-hutan seperti hutan Amazon dan juga sungai Orinoco di Amerika Selatan, di mana dikatakan panjang ular anaconda hijau ni merupakan antara 20 hingga 30 kaki, iaitu bersamaan dengan 7 hingga 9 meter, dan mempunyai berat mencecah anggaran dia antara 100 lebih kilogram macam tu lah. So daripada sini korang dapat bayangkan tak betapa berbezanya saiz dan juga berat antara anaconda hijau dan juga Titanoboa ni. Jadi selain daripada itu, para saintis juga telah mengatakan bahawa tingkah laku ular Titanoboa ni sama tau menyerupai tingkah laku macam anaconda moden pada zaman ni. Dan dikatakan Titanoboa ni sama macam ular lain di mana
mana dia akan memakan apa sahaja yang dia boleh tangkap lah, dengan syarat ianya merupakan haiwan. Jadi para saintis menganggap bahawa cara ular ni menundukkan mangsanya adalah dengan membelit mangsa dia sehingga mati. Samalah macam ular-ular moden yang ada pada zaman ni. Jadi ular ni akan menangkap dan membelit mangsa-mangsanya dengan sangat kuat sehingga paru-paru mangsa dia ni tidak dapat mengembang untuk bernafas, lalu akan mati akibat sesak nafas. Dan keunikan yang terdapat daripada Titanoboa ni, walaupun dikatakan Titanoboa ni tidak mempunyai taring untuk menyuntik racun dekat mangsanya, tetapi ular ini dipercayai mempunyai deretan gigi yang terarah ke arah dalam mulut tau, yang berfungsi seperti jarum, di mana hal ini akan membuatkan mangsa-mangsa dia ni memang sangat susah untuk melepaskan diri. Di mana kalau mangsa-mangsa dia ni cuba untuk melepaskan diri, maka gigi Titanoboa ni akan tertusuk lagi dalam lah, di mana ianya akan membuatkan mangsa-mangsa Titanoboa ni berasa lebih sakit. Jadi tahap Titanoboa ni adalah dikatakan Titanoboa ni mampu memangsa seekor buaya raksasa yang boleh mencapai berat sehingga ratusan kilogram. Okey, jadi sekarang kita bincangkan tentang habitat ataupun tempat tinggal Titanoboa ni. Jadi Titanoboa ni, dia ni akan tinggal dekat tempat-tempat yang panas dan juga tempat-tempat yang lembap lah, seperti di Amerika Selatan. Oleh sebab itulah fosil ular Titanoboa ni memang banyak ditemukan dekat negara seperti Peru dan juga Colombia di Amerika Selatan. Sebab itulah ini merupakan antara fakta-fakta umum lah bagi ular-ular yang besar seperti anaconda dan juga ular sawa ni, di mana ular-ular ini memang banyak tau tinggal dekat tempat ataupun iklim-iklim yang panas ataupun hangat, seperti macam dekat daerah Khatulistiwa. Tetapi sebenarnya Titanoboa ni, dia ni berasal daripada iklim yang berbeza tau dengan zaman sekarang, di mana dianggarkan pada 60 juta tahun yang lalu, suhu dekat Amerika Selatan ni merupakan antara 30 hingga 33 darjah Celsius, which is panas lah, di mana ini merupakan kesan daripada serangan meteor pada sebelum tu. Manakala purata panasan di rantau itu pada zaman ini merupakan sekitar 27 darjah Celsius macam tu. Oleh sebab itulah suhu pada zaman sekarang ni boleh dikatakan macam tak sesuai lah untuk kehidupan bagi ular raksasa macam Titanoboa ni. Hal ini disebabkan dekat iklim yang lebih panas, reptilia seperti ular Titanoboa ni dapat membesar ataupun mengembang dengan lebih ketara tau, di mana ianya dapat menyerap lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk memastikan metabolisme dia boleh kekal berfungsi. Oleh sebab itulah kalau tak ada faktor-faktor macam ni, kalau tak ada suhu yang bersesuaian, maka Titanoboa ni tidaklah boleh sebesar macam tu pada zaman itu. Okey, jadi selain daripada itu, rekod fosil yang telah dijumpai oleh pakar-pakar terdahulu telah menunjukkan bahawa selepas kepupusan Titanoboa ni, ada spesies ular gergasi ataupun ular raksasa yang lain tau, yang dikenali sebagai ular Metsoya. Tetapi ular ini dikatakan saiznya lebih kecil daripada Titanoboa. Oleh sebab itulah ianya telah menyokong teori bahawa ular ni akan mengecil disebabkan suhu global yang semakin menurun. Walau bagaimanapun, sampai sekarang masih tak ada lagi para penyelidik yang dapat memberikan bukti ataupun penerangan secara spesifik ataupun secara jelas mengapa ular ini boleh macam ataupun akhirnya pupus. Tetapi ada beberapa andaian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan ni. Sebagai contoh, ada daripada mereka mengatakan bahawa penurunan suhu global berkala telah menyebabkan antara peranan pentinglah kemusnahan ataupun kepupusan untuk haiwan ni. Hal ini disebabkan penurunan suhu global secara drastik telah menyebabkan proses metabolisme untuk Titanoboa ni menjadi sulit tau, di mana ular ini tidak boleh mengatur suhu tubuhnya sendiri dan ianya bergantung pada suhu panas daripada luar untuk boleh bertahan hidup tau. Jadi oleh sebab itulah ular-ular besar seperti Titanoboa ni dikatakan akhirnya telah mati satu persatu, dan yang bertahan hanyalah ular-ular yang bersaiz kecil ni. Jadi selain daripada itu, antara sebab
kemungkinan kepupusan Titanoboa ni adalah kemungkinan disebabkan Titanoboa ni telah pun kehilangan habitatnya, iaitu pada zaman dahulu kan hutan memang sangat besar, hutan luas, kaya dengan pelbagai flora dan fauna. Tetapi disebabkan zaman berganti zaman, keluasan hutan ni telah menjadi berkurang tau. Dan oleh sebab itulah kemungkinan ular Titanoboa ni telah pun kehilangan habitat yang selayaknya sebab saiz mereka kan terlalu besar kan. Okey, jadi sekarang persoalan yang selalu timbul oleh manusia adalah, logik ke kalau ular ni masih lagi hidup pada zaman sekarang? Boleh ke ular ni bertahan dengan ekosistem pada zaman ni? Okey, jadi pertama sekali, kalau dari segi suhu, kita tahu yang Titanoboa ni hidup dengan iklim yang berbeza dengan zaman sekarang, di mana boleh dikatakan zaman sekarang punya suhu ni tak bersesuaian lah dengan kehidupan Titanoboa pada zaman dahulu. Jadi salah satu cara untuk menyesuaikan metabolismenya tu adalah dengan menjadi saiz yang lebih kecil. Hal ini kerana memang haiwan yang mempunyai berdarah sejuk ataupun reptilia ni akan bergantung kepada suhu habitatnya tau. Okey, lagi satu pasal pemakanan, haiwan pada zaman sekarang ni kan tak macam pada zaman dahulu kan. Zaman dulu haiwan semua banyak besar-besar. Jadi antara yang paling logik lah boleh menjadi antara makanan utama untuk ular Titanoboa ni adalah buaya lah. Tapi macam kita tahu yang buaya ni pun kadang-kala macam ibarat predator juga kan. So, lagi satu antara mangsa yang paling mudah untuk dijadikan makanan untuk Titanoboa ni merupakan ikan-ikan yang bersaiz besar. Lagi satu adalah pasal habitat ataupun tempat tinggal Titanoboa ni. Sebab macam kita tahu, kawasan hutan pada zaman dahulu memang sangat jauh beza tau dengan zaman sekarang. Di mana sekarang banyak sangat hutan yang telah dieksploitasikan, dijadikan macam tempat penumbungan lah, tempat pembangunan dan macam-macam lagi. Okey, jadi dalam kes ni kemungkinan kalau Titanoboa ni masih lagi hidup, alam, kemungkinan antara tempat yang paling selamat dan juga luas untuk haiwan yang besar ni merupakan hidup di dalam lautan lah. Jadi kalau betul ular ni masih lagi hidup dan tinggal di dalam lautan, maka ianya sebenarnya lagi bahaya tau. Hal ini disebabkan daya apungan air dekat lautan tu akan mengatasi kesan graviti terhadap badan ular ni dan akan membuatkan berat badan ular ni tidak menjadi masalah lagi lah, di mana ianya akan meningkatkan lagi kepantasan dan kecekapan Titanoboa ni untuk menangkap mangsanya. Lagi satu, dikatakan lautan ni antara salah satu tempat yang paling sesuai kalau Titanoboa ni masih lagi wujud adalah kerana lautan ni merupakan tempat yang paling kurang lah interaksi dengan manusia kan. So sebab itulah, manalah tahu kalau betul spesies ni masih lagi wujud, kita tak tahu kan. Sebab kalau betul ianya masih wujud dan tinggal dalam lautan, so tak mustahil lah. Sebab macam yang kita tahu, manusia ni baru menjelajah lautan dekat bumi ni 5% saja. Lagi 95% masih lagi belum diterokai dan masih lagi menjadi tanda tanya. Dan lagi satu, melihatkan keadaan sekarang yang kita alami, iaitu di mana kita ni tengah mengalami iklim yang semakin hari semakin panas tau. Hal ini terjadi disebabkan pemanasan global lah akibat aktiviti-aktiviti yang manusia lakukan untuk lebih maju katanya. Jadi tak mustahil sebenarnya ianya boleh mencetuskan semula kemunculan ular-ular bersaiz besar ni. Sebab macam yang dah dijelaskan tadi, haiwan-haiwan reptilia ni memang bergantung dengan suhu luaran untuk memanaskan badan. Dan semakin panas suhu tu, maka saiz reptilia tu boleh menjadi semakin besar bagi menyelaraskan pertukaran tenaga untuk mereka lah. Tetapi jangan risau tau, sebab walau bagaimanapun para saintis telah menjelaskan bahawa evolusi seperti kemunculan semula haiwan-haiwan yang telah pupus ni memang kalau boleh dicakap agak mustahil lah berlaku dalam masa yang singkat ni. Hal ini disebabkan spesies yang baru memerlukan masa geologi untuk berkembang tau, dan ianya memerlukan masa yang lebih lama. Sebagai contoh, mungkin ianya memerlukan tempoh dalam 1,000,000 tahun akan datang untuk ular gergasi ataupun haiwan-haiwan yang
besar yang pernah wujud pada zaman dahulu ni mendiami bumi ni balik. Sebab macam kita tahu, macam ular-ular ni pun wujud 60 juta tahun yang lalu semua kan. So memang dah lama. So kalau dia nak muncul balik pun memang memerlukan tempoh masa yang lama lah. So itu sahaja video pada hari ini. Thank you so much kepada yang dah tengok sampai habis. Kalau suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Thank you so much. See you again and bye.